Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman Facebook dan alam maya yang dirahmati Allah. Pada malam ini saya nak membincangkan satu ayat dari surah Asy-Syura, yakni ayat yang ke-30. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri saya dan teman-teman alam maya yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maksudnya, dan apa sahaja musibah yang ditimpakan ke atas kamu, maka disebabkan usaha tangan-tangan kamu, dan Allah telah memaafkan atau telah mengampuni sebahagian besar darinya. Disebabkan sedikit dosa, Allah timpakan musibah kepada kita. Di dalam Al-Quran kita mendapati beberapa kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada para nabi dan para rasulnya. Nabi Adam alaihissalam, apabila Allah menimpakan musibah kepada mereka, yakni Adam dan Hawa, sehinggalah mereka dikeluarkan daripada syurga, jatuh ke alam dunia. Mereka berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah tidak engkau mengampunkan kami dan bersifat kasihan belas kepada kami, nescaya kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Para nabi, para rasul, apabila mereka menerima musibah, mereka tidak menyalahkan sesiapa. Mereka tidak mencari kambing hitam. Tetapi mereka mengakui kesalahan diri mereka sendiri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Allah Yunus alaihissalam, apabila ditelan oleh ikan yang besar, Nabi Yunus berkata, bagaimana kisahnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan malaikat engkau ya Allah, tempat aku mengadu, tempat aku berserah diri hanya kepada engkau. Subhanaka, maha suci engkau daripada salah dan silap. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Itulah sifat para nabi, para rasul. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengakui kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Para ulama telah menyimpulkan, apabila musibah tertimpa kepada seseorang atau kepada sebuah masyarakat, seperti sekarang kita menghadapi pandemik coronavirus yang telah melanda seluruh dunia, para ulama telah membahagikan, yang pertama kafaratul lizunub, yang kedua ziyadatul bil hasanat, dan yang ketiga rafa'an lid darajat. Tingkat yang paling rendah sekali apabila Allah timpakan musibah kepada orang beriman, kafaratul lizunub, kerana Allah nak mengkifaratkan dosa-dosanya.
Kalau kita tengok di dalam kitab Mustikah Hadis, di mana telah dinyatakan seorang yang beriman Allah timpakan musibah sehingga semua dosa-dosanya terampun dan dia layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang berlaku kepada orang beriman adalah kerana Allah nak mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya kita redha dan kita bersabar di atas musibah tersebut. Di mana kesabaran di antara pahala yang sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Sesungguhnya tidak lain ganjaran pahala bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, tidak dapat anda dihitung banyaknya. Jadi apabila kita ditimpa musibah, kita bersabar dan kita redha, kita diampun oleh Allah akan dosa-dosa kita. Yang kedua, ziyadatan bil hasanat. Apabila Allah menimpakan satu-satu musibah kepada seseorang, kerana Allah nak tambah kebaikannya. Dalam suatu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, man aradallahu bi'abdin khairan yusibhu minhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, nescaya Allah timpa musibah kepadanya. Apabila Allah menimpakan musibah kepadanya, dia tidak mengeluh, dia redha di atas ketentuan Allah dan dia bersabar, maka telah bertambah kebaikan kepadanya. Adapun para nabi, para rasul juga ditimpa musibah kepada mereka. Di kalangan para nabi, para rasul, Allah timpakan musibah kerana Allah nak mengangkat derajah mereka, makam ataupun kedudukan mereka di sisi Allah diangkat, ataupun Allah mengangkat derajah para nabi, para rasul apabila ditimpa musibah. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah yang sangat hebat. Apa kata Nabi Ayub? Allah kisahkan dalam Al-Quran, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa kemudaratan ataupun ditimpa penyakit, sedangkan engkau ya Allah Tuhan yang amat pengasih. Nabi Ayub juga tidak mempersalahkan kepada Allah. Dia menyatakan bahawa Allah yang Maha Pengasih. Jadi oleh kerana dunia ini sebagaimana kita selalu sebut tidak ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk. Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah walaupun sehelai sayap nyamuk, nescaya orang-orang kafir tak dapat minum walaupun seteguk air. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menurunkan rahmat, menurunkan hujan kepada seluruh alam ini. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri, penduduk kampung ataupun penduduk sesuatu negara beriman dan bertakwa, nescaya Allah turunkan ke atas mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan keberkatan daripada bumi. Salah satu keberkatan daripada langit iaitulah turunnya air hujan. Saya teringat satu hadis yang sebutannya cantik dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, hadis targhib, iaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula ubadun ruk'a wa sabiyatun rudda wa bahaimun rukta tasabbu alaikumul azabu subba.
Maksudnya laula ubadun ruka', sekiranya tidak ada lagi hamba-hambaku yang rokok. Maksud hamba yang rokok di sini bukan hanya sembahyang, tetapi mereka yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solah, keluarkanlah zakah, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Maksud rokok bersama-sama orang yang rokok, kata ahli tafsir, bukan sahaja disuruh berjamaah bagi orang laki-laki, tetapi dengan makna maksud rokok iaitulah orang-orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini diturunkan rahmat oleh Allah. Yang pertama kerana adanya orang yang rokok. Wasabiyatun rudha, dan kalau sekiranya tidak ada lagi anak-anak yang menyusu, anak-anak kecil yang menyusu, mereka perlu kepada air, yakni susu daripada ibunya. Wa bahaimun rutta, dan sekiranya tidak ada lagi binatang-binatang yang makan rumput, makan daun. La subbu alaikumul azabu subba, nascaya kami timpakan atas mereka azab sengsara. Salah satu azab yang Allah timpakan kepada makhluknya iaitu apabila tidak turunnya hujan, kemarau yang panjang. Jadi berdasar kepada hadis ini, Allah masih lagi menurunkan hujan kerana ada hamba-hambanya yang rokok sujud, adanya anak-anak yang masih menyusu, dan adanya binatang-binatang yang makan daun, makan rumput. Untuk menumbuhkan rumput dan daun-daun pokok-pokok, mestilah turun hujan. Demikian juga bagi ibu-ibu yang menyusu. Kalaulah tidak, kerana Allah kasihan belah kepada anak-anak yang tak berdosa yang masih menyusu, nescaya Allah tidak turunkan hujan. Begitulah juga orang-orang yang rokok. Jadi berdasar kepada hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala bersifat kasihan belah kepada tiga golongan ini. Sebab itulah Allah masih menurunkan hujan. Jadi bagi kita orang-orang beriman, apabila kita ditimpa apa-apa musibah, kita mencari muhasabah diri kita masing-masing. Kita tidak mencari kambing hitam ataupun menyalahkan sesiapa. Kerana setiap musibah yang berlaku, fabima kasabat aidikum, disebabkan usaha tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan, mengampuni sebahagian besar daripada dosa-dosa tersebut. Tetapi oleh kerana ada lagi saki-baki yang Allah belum ampun, maka Allah timpakan musibah supaya mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.